Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Pada sidang hari ini kita membicarakan akan buku yang akan keluar minggu hadapan yang akan start dihantar. Sekali lagi saya dah hantar makluman kepada yang telah menempah dan yang bakal menempah dua buku Isa Ruhullah dan juga Rahsia Puteri Ulik Mayang Merentas Zaman dan Masa. Jadi pada sidang kita pada hari ini kita pergi ambil serba sedikit akan buku Rahsianya Ketuhanan Ulik Mayang Melayu babak pertama. Dia Puteri Angkasa Melayu. Jadi ini adalah cover depan ya, insya-Allah. Rahsia Puteri Ulik Mayang Melayu di Persada Sains dan Ketuhanan, Tauhid dan Kitab. Jadi isu ulik mayang ni agak famous di dalam masyarakat kita. Kadang kita tengok orang lalu depa main ulik mayang kena rasuk kan, kena rasuk, meracau dan cerita seram, berlakulah macam-macam. Jadi pementasan ulik mayang ni ada sejarah dia. Jadi sejarah dia saya akan soroti dalam naskah kedua. Tetapi dalam naskah pertama kita akan melihat daripada segi lapisan pertama ke mana hebatnya orang Melayu kita dan puteri Melayu, tafsir dan takrif perkataan puteri itu sendiri. Jadi di dalam kita hendak mengejutkan orang daripada tidur yang panjang. Sedang bermain di pawagam The Pope Exorcist. Maksud dia ni cerita Russell Crowe tak silap saya yang dulu berlakon cerita Gladiator. Jadi dia jadi padri yang menghalau kan demon ataupun puaka ataupun iblis ataupun dikatakan setan tu sendiri daripada jasad seorang anak kecil. Tetapi terpalit dengan rahsia yang lebih besar di bawah gereja yang lama. Di dalam kita melihat sebuah kesinambungan. Kita akan berdepan dengan satu perkataan. Perkata tua. Prakata tua. Jadi kalau tengok movie The Pope Exorcist ni, perkataan tua, cerita orang Melayu tu muncul. Kan, ni sama ada bahasa ni kita pergi Google Translate dia jadi benda lain, kita tengok sekali lagi. Jadi muncul juga dalam movie ni suatu perkataan yang sinonim. Sebab dalam movie ni juga, kenapa saya munculkan cerita ni, sebab kejap lagi kita akan pergi kepada paparan kitab, antara kitab Injil ataupun kata-kata daripada Nabi Isa Ruhullah yang menyebut nama puteri. Jadi kita tengok dalam movie ni dia akan sebut Sa apodero dila abadia. Nampak tu? Abadia. Pedia abadi, satu yang abadi, roh yang abadi. Jadi bahasa jiwa bangsa. Kita nak letak tang mana. Jadi kita pergilah benda yang mengejut di dalam naskah puteri yang saya cetak tu. Bagi yang berminat order, dalam sidang video ni saya akan berikan butiran macam mana cara nak order, pre-order seminggu, akan terima dalam waktu 7 hari bekerja. Jadi kalau kita tengok depan ya, ini adalah petikan daripada kitab Injil yang amat tua. Yang dikatakan kitab Injil ini yang paling tua dalam bahasa Romania. Kitab Injil ini ditulis ketika Isa masih ada di penjara. Kebanyakan kitab Injil yang ada di mainstream, yang biasa dengan orang awam ni, dia adalah ditulis 40 tahun selepas yang dikatakan Isa wafat. Ada juga lebih daripada 100 tahun, ada juga 200 tahun. Tapi apa yang saya paparkan kepada sidang Majlis Puteri dan Orang Melayu hari ini, kitab dan bahasa ini yang ditranslasikan sedemikian rupa adalah yang paling tua di dalam sejarah Kristian tadi. Dar akum YL Masto di Puteri. Nampak tu ada Puteri. Jadi CI Intarid. Jadi ta ada tua, ada puteri. Jadi kenapa nama puteri ni muncul dalam sejarah kenabian dan kerasulan?
Kalau kita pergi Song of Solomon, saat lagi dia muncul lagi puteri. Kita pergi Sanskrit, Mahabharata, Ramayana, perkataan puteri muncul lagi. Tetapi bagaimana hendak kita mentakrifkan korelasi dan kesinambungan rahsia ulit mayang tadi. Jadi kita bermulalah sejarahnya orang kita. Kadang kenapa saya buat buku ni, kenapa saya keluar video. Mayang adalah pohon syurga ataupun yang berangkai dengan ketuhanan dalam sejarah yang lebih tua dan langka. Jadi akan ada bukti dia saya akan paparkan, dan saya paparkan dalam buku itu dan tidaklah sepenuhnya dalam video ini. Kenapa saya keluarkan kembali dan saya nyatakan kembali dan perbetulkan kembali ritual dan adat istiadat orang kita. Kerana duka cita, bila kita katakan amalan, adat istiadat, ritual dan apa tu persembahan orang-orang kita, leluhur kita, tidak ada kena-mengena dengan ketuhanan. Tidak ada kena-mengena dengan jalan tauhid. Tidak ada kena-mengena dengan mukmin-mukminat ataupun yang dikatakan beragama tauhid dan ahli kitab. Maka seolah-olah mereka itu orang yang syirik kepada Yang Maha Esa dan bukannya orang ketuhanan. Ini agak teruklah, memang kena kasih betul lah. Kalau kita tak kasih betul benda ni, anak cucu tetap kata itu bid'ah, tu kurafat, tu sembah jin, tu pakai jin, pakai langsui dan sebagainya. Benda yang tak masuk akal. Dikata kita guna jin, main setan iblis pakai kuasa lain. Ini kena kasih betul lah hari ni kan. Supaya kita murnikan kembali kedudukan leluhur kita dan juga ada istiadat orang kita. Lantas, cerita ulit mayang bermula dengan nelayan yang pergi ke laut. Seorang balik kena rasuk. Dirasuk dikatakan oleh puteri samudera ke puteri laut. Mereka menari, mereka pakai umbuk, mereka pakai mayang, mereka jampi serapah berasal kemian. Sedarkan balik daripada kena rasuk oleh bunian laut, dikatakan puteri-puteri laut. Sebenarnya cerita dia bukan lagu tu. Dan memang dia cerita ni agak bahaya lah hari ni kan. Kerana kalau saya membicarakan akan sesuatu benda yang mistik. Dan ulit mayang ni benda yang keras. Benda yang saya boleh kena rasuk dengan 7 puteri. Malah bala tentera puteri akan datang main godam saya sebab saya cerita benda yang dikatakan merapu. Sebenarnya tidak sama sekali. Jadi cerita ulit mayang yang sebenarnya macam mana? Dia cerita dia macam ni lah, mudah kan. Kita pergi tengoklah satu kereta ni kan. Kereta ni kereta Ferrari. Wah, Ferrari ada gambar kuda. Ke mak dia kuda, ke kilang dia kilang kuda. Ini tak masuk akal kan. Kereta Ferrari ke kereta Lamborghini kepala lembu. Lah ada logo lembu ni, ada logo Jaguar pula, ada logo apa tu, rimau kumbang. Menatang apa kena mengenai perlambangan dengan kereta. Kenapa dia pilih kuda, kenapa dia pilih Jaguar, dan kenapa dia pilih lembu. Lembu bertanduk yang kuat dan ganas. Ni perlambangan. Lepas tu kita belik-belik. Ni kereta ni dia pakai enjin cetak rompak ke? Kalau cetak rompak kenapa dia pedegah macam tu kan? Jadi cerita ulit mayang telah disalah tafsirkan ribuan tahun. Maka saya kembali untuk memperdengarkan kepada anak-anak warisan agar kita kembali memurnikan persepsi yang menyimpang jauh daripada kebenaran akan dunia tauhid dan ahli kitab orang Melayu kita. Jadi kita tengok ni daripada bahasa manuskrip British. Gagar mayang kajing dewa daru, blossom of the tree dewa daru. Mayang ni zaman dulu dia tak boleh sebut sebarang barang. Kata ni mayang apa? Mayang murai. Ni mayang daripada pokok jambu batu. Tak boleh. Mayang ni satu perkataan sakral. Satu perkataan yang keramat. Ada dia punya pertalian dengan cerita asal-muasal kejadian manusia kita di muka bumi. Jadi perkataan yang sakral, yang terpalit dengan ketuhanan, dewata raya ini semua tidak semudahnya diguna pakai untuk jampi serapah ubat orang. Ini benda berat. Jadi ulit mayang ni melibatkan ketuhanan sebenarnya. Kerana mayang yang asal dalam ulit mayang diambil daripada pohon ketuhanan. Ini beratlah kan. Tapi ada bukti bukan sembang kari dan buku saya susun. Jadi
kita berbalik kepada satu naskah 1853, iaitu Contribution to the Language, Geography and Ethnology of the Dutch East Indies. Ini by the Royal Institute for Language. Maksudnya Institut Bahasa Raja atau Bahasa Diraja. Land Ethnology of the Dutch East Indies, Netherlands. Ini cerita sebelum Inggeris, sebelum Portugis, Belanda mai serang wilayah pentas Nusantara. Akan mereka cari, akan mitos dan mereka kaji akan mitos pohon kehidupan. Jadi, cerita pohon ketuhanan, God Tree, yang mana mayang daripada pohon ketuhanan itu diguna pakai dalam persembahan dan perubatan ulit mayang. Maka ianya pastinya cerita ketuhanan. Bukannya cerita mambang, bunian, jin, laut lah, naga lah, sebagainya. Tidak. Nah, kenapa saya kena keras macam ni? Memang kena keras lah. Kalau saya nak kasar lagi, kumpulkanlah 1000 puteri laut tu, saya pergi depan seorang pun saya tak masuk laut lah. Sebab ni cerita ketuhanan. Cerita yang Maha Esa yang telah disalah takrif dan diertikan menjadi perubatan. Perubatan apa? Perubatan untuk dikembalikan ingatan kepada Yang Maha Esa. Lebih mudah macam tu. Bila saya naik suara sikit lah, cerita ulit mayang dah salah tafsir dan tak ramai orang berani sentuh benda ni. Lantas, ni Francis Hamilton, tarikh 1809. Ada kajian berkenaan dengan ulit mayang. Perkataan mayang, perkataan puteri, putera. Dan akhirnya dia akan terpalit dengan kitab-kitab lama, agama Samawi, agama daripada langit. Bukan agama daripada dewa dan dewi. Ini adalah titian sejarah yang telah merosakkan pola pemikiran disebabkan dogma, dakwah penjajah dan pihak-pihak yang bodoh. Bodoh, sombong dan tak faham bahasa tuduh bangsa kita tak kenal buat ritual songsang, sesat, bid'ah, main jin, syirik. Ini pemikiran kalut. Mereka lupa akan teras dunia yang lebih besar. Kita berbalik kepada Hagia Sophia manuskrip. Mayang God nampak tu. Mayang ketuhanan. Du'anlah tangnya ayah. Nya pun dah muncul dalam perkataan ni. Kita orang Melayu, dunia kita meriah. Penuh dengan nya, dia, ia. Mayang mengurai ulit mayang. Perkataan mayang digunakan dalam perubatan. Perlambangan mayang mewakili ketuhanan. Benda yang diguna pakai di alam ketuhanan dan tauhid sejati pentas Nusantara, tanah Melayu keramat, di awal 60-an masih ada lagi, 70-an masih ada lagi, mai 80-an, ni syirik, ni bid'ah, ni tak masuk akal. Mereka tak mengaji, mereka tak ada ilmu. Lah ni 2023. Para artis mengulitlah tergeliat-geliat atas pentas, memperagakan, mempertontonkan warisan bonda Pertiwi. Tapi intipati ketuhanan dan tauhid dalam adat istiadat budaya pakaian Melayu mana dia? Ini benda berat lah. Saya terpaksa naik suara lah. Tapi saya naik suara bukan sembang kari. Saya bagi fakta dan bukti untuk mengatakan nenek moyang kita orang bertauhid dan ahli kitab. Perkataan ahli kitab tu saya dah kupas dalam buku Isa Ruhullah. Jadi ni Hagia Sophia manuskrip. Jadi kalau kita ambil masa, murnikan niat dan fikiran kepada leluhur kita. Ni kita leluhur kita tak pandang. Siapa tok nenek kamu dulu? Ni mistik. Agama Hindu. Entah apa dia sebah semangat. Dia sama macam orang asli. Tak betul. Mas Salih tahu benda ni lama dah. Kita petik jari. Syirik, bid'ah, bahlul, rosak. Tak betul pakaian tok nenek kita. Tu semua kurafat tak ada kena mengena dengan ahli kitab. Yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu nak letak tang mana. Jadi kalau kita berbalik kepada awal tadi. Awal, ayah. Tu tang mana tu ada tang mana ni. Bahasa mana muncul ni bahasa Melayu. Ni kalau saya semalam saya dah jumpa Profesor Mastur kan. Dia kata
Suryani dan cerita lah dengan Profesor Mastur bicara akan bahasa Melayu lama. Bahasa Adam, dia kata bahasa asal kan. Itu pengkaji kawan saya juga, sahabat saya, profesor yang kaji. Dia ada degree, dia ada master, dia ada AR, dia ada DR. Saya ni pengkaji sendiri. Saya tak buat thesis atau paper. Kan? Jadi, peralatan yang digunakan. Perkataan ulik itu sebenarnya juga membawa maksud penyucian taharah. Menyucikan daripada segala kekotoran. Iaitu sebenarnya membuang ingatan selain daripada Yang Maha Esa. Kalau kita bawa kembali ritual ulik mayang kepada ketuhanannya tadi. Tapi duka cita, pada hari ini, bila saya sebut ulik mayang, malah video ini bakal menimbulkan konflik ataupun kemelut. Ceritalah mentera ke serapah ke jampi serapah yang melibatkan orang saya, orang Melayu. Ni apa dia yang kamu tergelik-gelik, terulik-ulik ni, menyanyi macam ni. Puteri Melayu ada nilai. Puteri Melayu ada maruah. Puteri Melayu ada rahsia. Dia bukan mempersembahkan untuk melarakan orang, membuaikan orang daripada lupa kepada Yang Maha Esa. Ni dah jadi keras sikit suara saya kan. Tapi cerita sembang pasal main puteri. Jadi konsep membersih dan kembali suci, takrif dan definasi ni ada dalam buku saya. Siapa nak faham dia punya struktur, kena belilah kan. Jadi di dalam penceritaannya ulit mayang, ku tahu asal usulmu muncul. Perkataan aku tahu asal usulmu itu, ini perkataan level berapa? Ini perkataan daripada siapa dan kepada apa dan kepada siapa? Ini dia panggil self-identity. Ku ke aku tahu tadi tu merujuk kepada jalan ketuhanan. Ahli kitab zaman dulu sebelum Islam. Malah sebelum Taurat, Zabur dan Injil. Pentas Sunda, pentas tua. Asal usulmu. Daripada mana manusia itu datang. Jadi teras kepada jampi serapah atau dikatakan mentera. Sebenarnya kalam. Sebenarnya wasilah, sebenarnya wahyu. Sebenarnya ayat kitab. Mentera ni dulu dipanggil ayat kitab. Kata-kata sakti sakral yang melibatkan ketuhanan jiwa, olahraga, kebatinan, kesaktian dan kanuragan segala macam. Mentera ni ampuh, mentera ni jadi menjadi. Mentera betul baca kebai. Mentera betul baca boleh jalan atas air. Kat sini kita jalan atas air, kita tak takut. Kalau kat barat sana, timur tengah, jalan atas air tu Nabi dan Rasul. Dia kata tu Nabi Isa tu boleh jalan atas air je, orang lain tak boleh. Jadi ku tahu asal usulmu. Ini sebenarnya adalah koding-koding ketuhanan. Bukan untuk buat barang main. Bukannya ku tahu asal usul kamu daripada jenglot, asal usul kamu daripada mati. Bayi yang mati dia ambil minyak dagu jadi toyo, jadi jembalang, puaka, pontianak dan sebagainya. Dia bukan lagu tu. Ini dia kata masalah bila kita terlalu bingung di alam mistik. Saya dulu pun bingung juga. Ya, saya dulu pun bingung. Minta maaf, sidang ni suara saya pun beralun. Ya. Sebab nak kasih betul. Dah terlalu lara sehingga mengaibkan leluhur kita. Dan melupakan teras dan jalan kembali kepada Yang Maha Esa, mengenali diri menjadi hamba yang soleh, anak yang soleh, warisan yang soleh. Jadi isu ku tahu asal usulmi juga saya kupas di dalam naskahnya tadi. Jadi tali temali sulaman, definasi tarikh puteri Melayu telah hilang di telan zaman. Kekal segar mekar kepada pewaris yang sejati. Duka cita bila kita lihat akan benda-benda yang dipertontonkan di hadapan mata kita, tetapi sebenarnya mencemuh, menghina dan diperlakonkan oleh mereka yang telah hilang ingatan dan tidak kembali ke jalan Allah dan jalan Tauhid. Di dalam ayat Quran surah Al-An'am yang kita tengok, dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjurai dan kebun-kebun anggur. Jadi konsep ketuhanan, konsep mayang pohon ketuhanan, sepersalinannya pakaian puteri belum saya kupas.
Saya dah buat buku sepersalinannya, Lelaki Melayu, Putera Melayu, Rahsia Warisan Misi Warisan Bangsa Agung. Tetapi naskah Rahsia Puteri Ulik Mayang ini baru saya mulai. Dan naskah ini juga akan saya sambungkan kesinambungannya. Apakah pertalian di antara Ulik Mayang, Puteri Santubong dan Wali Nungsari dan Tualang Tiga. InsyaAllah di dalam saya memaparkan benda yang agak berat, rahsia ribuan tahun. Tidaklah saya katakan karangan ataupun firasat ataupun apa yang telah saya dibukakan akan gelanggangnya Ulik Mayang ini menjadi satu takrif dan juga pentafsiran yang definitif, iaitu yang mutlak ataupun yang tepat, sebenar-benarnya tepat. Persembahan permainan Ulik Mayang sebenarnya adalah pendidikan, penceritaan dan juga satu ritual yang membawa kembali insan dan manusia ke jalan yang lurus dan mengenali Yang Maha Mencipta daripada awal kejadian sehinggalah keadaannya sekarang yang diulik dengan gelora lautan segala jenis daya dan juga emosi cubaan yang ada di muka bumi. Jadi gelanggang Puteri Melayu, ada gelanggang dia, ada tari dia, ada perlambangan dia yang orang kita pada hari ini tidak memahami dan tidak mahu memahami. Jadi kenapa Puteri Tujuh? Jadi dalam isu tujuh, the seven layer, process flow dan berbagai konsep yang melibatkan 7 lapisan dan 7 langkah, 7 step di dalam mengeluarkan satu modul dan pendidikan kepada anak-anak bangsa, maka Ulik Mayang adalah salah satu daripada modul kepada orang Melayu memahami yang telah diwarisi dan kita mewarisi daripada leluhur kita yang lama. Kalau kita tengok kan, ini daripada CERN. Kalau CERN ni dia yang sedang buat partikel collider di Eropah yang melibatkan satu gelung hampir 100 km. Jadi dalam partikel kuark, Higgs boson, lepton dan daya-daya fosil itu daya-daya dan kuasa yang ada di sekeliling kita dan memegang struktur kepada framework realiti kita. Kita tengok susunan dia dalam 6 partikel dan 1 di tengah yang kita katakan 7 dan manusia yang dikatakan memegang unsur 5 di samudra jagat raya Yang Maha Mencipta. Semuanya ini ada padanan dengan penceritaan dan persembahan Ulik Mayang. Jadi pada hari ini insya-Allah lah kan, telah saya hantar dan saya mohon maaf akan kelewatan penerbitan kerana isu Melayu ini suatu isu yang sensitif. Kita tidak pernah berada di dalam gelanggang keterbukaan, membincangkan dan mengembalikan maruah dan martabat permata khazanah warisan bangsa kita. Tersisa di pantai timur Ulik Mayang dan Main Puteri. Tersisa dabus ke, debus ke, silat tari ke, berbagai jenis termasuk yang dikatakan kuda kepang dan berbagai ritual yang kadang orang kita jarang dengar. Inilah suatu kesedihan yang bila mana di akhir zaman, di sebalik suatu tirai, anak-anak bangsa telah mencemooh, menghina, mengatakan suatu benda yang amat berat hukumannya di sisi Yang Maha Esa. Mengatakan amalan, ritual dan juga warisan kita ini telah lari daripada jalannya tauhid. Jadi insya-Allah kita akan bertemu dalam babak keduanya suatu kisah, iaitu kisah Ruhullah yang bakal terbit dan dihantar dan diterima kepada penonton pada minggu hadapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.